Okey, tadi kita dah baca muka surat ini yang betul yang ada tulis huruf BII. Okey, kita mula dengan baca ini. Jadi, siapa yang nak dengar Admin Cezi nak membaca Admin Cezi membacanya tahu. Mungkin korang ingin lebih jelas lagi kalau Admin Cezi yang membacanya. Okey, membaca muka surat yang seterusnya tahu. Muka surat ni memang best. Okey, kalau kita dapat baca untuk tambah ilmu. Yang ni. Okey, dalam ayat di atas Allah SWT menegaskan bahawa Allah terus-menerus mengurus makhluknya setelah dijadikannya. Dengan ini fahamlah kita bahawa Allah tidak membiarkan segala makhluknya termasuk kita bergerak sendiri tanpa kawalan dan perhatiannya. Setelah diberi dan ditanamkan tauhid ke dalam hati umatnya, Nabi SAW menjelaskan tentang peringkat-peringkat zaman seperti mana yang dibincangkan dalam buku ini supaya umatnya yakin bahawa segala kejadian dan peristiwa yang terjadi bahkan yang bakal terjadi semuanya telah ditakdirkan. Kita wajib menerima segala ketentuan tersebut di samping melakukan ikhtiar yang bakal berhasil atau gagal mengikut sunatullah. Okey, disebabkan peristiwa yang berlaku dalam peringkat-peringkat zaman itu terlalu banyak, maka penulis cuma membincangnya sekadarnya. Sebelum kita pergi ke paparan peringkat akhir zaman yang bakal terjadi, dijelaskan dahulu maksud nubuah, syarat-syarat nubuah dan misi nubuah supaya kita tidak keliru dengan kemunculan pelbagai fitnah dari ejen Dajjal yang Rasulullah SAW bayangkan. Berkaitan dengan sejarah Islam, sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat diceritakan dalam bentuk kronologi ringkas. Sementara bagi zaman Mukan Adnan diceritakan agak terperinci supaya pembaca dapat membezakan kebenaran seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dan mengambil pengajaran dari peristiwa-peristiwanya. Zaman-zaman itu adalah zaman kerajaan Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, kerajaan dinasti Fatimiyah dan Empayar Turki Uthmaniyah. Okey, buku ini banyak membincangkan kita dah di sini. Di sini membincangkan zaman di mana kita berada sekarang, iaitu zaman Mulkan Zabarian. Dalam zaman ini pemerintahannya bersifat diktator atau pemerintahan kuku besi. Kita dapat lihat bahawa terjadi pelbagai kemelut menyusahkan orang Islam berlaku pada hari ini. Kaum muslimin diserang dan dicatur oleh musuh dengan sesuka hati. Muncul puak yang berani dan sewenang-wenangnya mengkafirkan sesama Islam. Muncul fahaman Syiah, terjadi rintitan fitnah yang mengancam orang mukmin. Terjetusnya peperangan kerana perebutan hasil minyak di negara-negara teluk. Dan pelbagai macam krisis sosial berlaku di hadapan kita. Semua ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pentanda kiamat. Okey. Pada penghujung buku ini dipaparkan khabar gembira kepada umat Islam dengan kedatangan pembela dan penyelamat umat dan alam sejagat, iaitu Al-Mahdi dan Nabi Isa AS. Setelah itu tamatlah sejarah dunia dan bermula pula lebaran baru, iaitu terbukanya takbir hari akhirat di mana manusia akan dibangkitkan semula. Pada hari akhirat kelak akan diperhitungkan segala amalan manusia di hadapan Allah di mahkamah akhirat. Tidak ada peguam yang membela kecuali Rasulullah SAW sebagai pemberi syafaat kepada sesiapa yang dipilih oleh Allah. Semoga buku ini dijadikan renungan dan pengajaran kepada kita selaku hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk ditunaikan di dunia ini. Marilah kita membuat persediaan dengan memperbanyakkan amalan untuk berpindah ke alam akhirat. Dunia ini hanya tempat sementara bagi kita melakukan amal kebaikan, maka gunalah masa yang ada dengan bijaksana. Mudah-mudahan kita selamat di akhirat kelak. Sekian, wallahu alam, dari kamar penyusun Jafar Saleh.
Jumaat 26 Jamadil Akhir 1440 bersamaan dengan 1 Februari tahun 2019.